Dah, masih Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'd. Alhamdulillah, kita dapat tadi dah dengar kuliah daripada Ustaz Rohaizat. Saya pun tadi ni main-main terus pergi tempat lama. Pergi tempat lama, pergi tengok air. Saya kata tak ada orang ni, jadi ke tak jadi. Bertanya kat Pak Gad tu, Pak Gad kata tak ada pun. Mungkin dia pun tak tahu ya. Alhamdulillah, saya tadi pun Ustaz Syamsul kita dah pindah main sini. Alhamdulillah, insyaAllah sini pun tak puas dan masanya selesa juga sini pun cantik lagi Alhamdulillah. InsyaAllah kita doa agar kita dapat keberkatan rumah Allah, sebab sini sebelah masjid jadi seolah-olahnya makna kita menumpang berkat yang turun, sebab tiap-tiap masjid ini Allah turunkan berkat dan rahmat serta keampunan, sama ada sehari 5 kali ataupun sepanjang masa. Selagi mana ada manusia yang beribadat dan selagi mana ada manusia yang menghadiri majlis-majlis ilmu yang macam ni, kita doalah agar Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita dan membanyakkan rahmat-Nya. Rahmat ni maknanya kasih sayang. Jadi kasih sayang Allah ni dia tak terbatas. Dan sebab itulah kita duk dengar pagi-pagi kan, awal duk tarhib. Tarhib tu apa maksudnya? Daripada rahmat juga. Ya Arhamar Rahimin arhamna. Kita minta, ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, Arhamar Rahim, yang terlalu pemurah. Tak ada dah Tuhan yang lebih baik pada tu. Makna Allah ni satu-satunya Tuhan yang sangat pemurah, dan dia memberikan rahmat kasih sayangnya di awal pagi kepada orang yang bangun sebelum subuh. Lepas tu kata Nabi, rak'ataini qabla subhi khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh tu Nabi kata lebih baik daripada isi dunia. Tu dia hak kita duk berebut, duk kelai ni, hak dunia tu duk kelai berebut, duk kelai, duk gelut nak pergi kerja, duk gelut nak cari makan. Itu semua dunia tu. Maka semua itu tidak bernilai di sisi Allah. Bahkan 2 rakaat tadi lebih berharga di sisi Allah. Kerana kalau Allah bagi keampunan, Masya Allah. Kita ni apa maksud dia kalau Allah ampun? Allah nak ampun ni bukan sebab kita selalu minta. Kita jangan ingat, oh aku kena minta. Kalau minta hari-hari tu, itu lagi bagus. Sebab kita hari-hari buat dosa. Dan tak mesti bila kita buat dosa besar kita minta ampun baru Allah ampun, tak. Kadang hak kecil-kecil tu, dengan sebab hak kecil-kecil itu kemudiannya akhirnya kita masuk syurga. Esok ni kita terkejut, loh, aku buat benda kecil ya, tapi sebab keikhlasan. Lepas tu itu penting kan, keikhlasan. Sebab tu kata Imam Ghazali, dia kata kullu man fil ardi halikun illa man alima atau man ta'allama, wa kullu man ta'allama halikun illa man amila bi'ilmi, wa kullu man amila halikun illa man akhlasa fi amali. Itu kata-kata Imam Ghazali. Satu perkataan yang sangat cantik, satu perkataan yang menggambarkan keindahan keikhlasan manusia. Ikhlas ni apa? Ikhlas ni macam kita bancur teh. Nak bagi senang mudah faham. Kita bancur teh pakai sabut teh tak? Pakai tak? Tak pakai uncang. Dulu tak pakai uncang. Saya suka teh hak lama, hak sabut.
Kan? Saya pula kalau kata senak perut lah, kalau kena cirit-birit, mak kata hang kata daun teh tu, kata sadak teh tu. Tapi sungguh loh, sungguh pasal dia kelat. Kelat ni dia ada alkali dari segi sains. Oh, dia pikut tu. Orang tua-tua ni pandai dah. Dulu ni cuma dia pernah habaq dari segi sains ni macam mana tak reti. Bila kita belajar perubatan semua, oh sungguh rupanya makan-makan daun teh tu tak dan habis pokok cawan lega. Perut ni lega. Pasal apa? Pasal dia menghilangkan apa nama asid dalam perut, dan dia menetralkan asid dalam perut sebab dia sifat dia alkali. Alkali ni lawan bagi asid. Masya Allah. Itu yang kata daun teh. Tapi kita baca teh tu, kita nak minum sadak dia ke nak minum ayam dah. Maka kita buat apa? Tapi tu ikhlas. Mudah faham tak? Saja nak bagi mudah tu yang saya bagi satu contoh yang macam tu. Tapi itu makna ikhlas. Jadi kita nak pati dia, bukan nak dia punya sadak tu. Macam kita buat tomato, kita nak puri tomato tu, nak dia punya pati dia. Maka bila kita kata pati itulah ikhlas. Macam kita buat inti karipap. Karipap ni sedap tang mana? Ada orang kata karipap ni sedap tang kulit. Ada tak? Dia beli karipap, dia punguh habis inti, dia makan kulit. Amboi, dia kata sedap karipap ni. Tu minal bangangin wal bangangan. Ada beli karipap, pergi gagah makan kulit saja, buang inti. Inti tu yang ikhlas tu. Sebab tu orang kata sedapnya karipap ni pasal inti dia sedap. Tu maksud ikhlas. Maka kata Imam Ghazali tadi, siapa-siapa yang duduk atas dunia ni semuanya binasa kecuali orang yang belajar. Masya Allah. Kita masuk dah orang belajar ni. Masuk dah, alhamdulillah. Kita masuk satu kumpulan dah yang insya Allah tak binasa. Tapi daripada hak yang ramai ni pun seredak teh lagi. Kena tapi, maka semuanya juga orang yang belajar binasa kecuali yang beramal dengan ilmu. Amal dengan ilmu ni bukan gaduh banyak. Loh, tak gaduh banyak lah. Ustaz kata Ustaz Raizat cerita tadi, saya ingat dia cerita bab semayang apa semua kan? Alah, satu je yang kita dapat daripada banyak-banyak ni, kita lena main hangguk, bukan faham lena pun. Tapi sedap-sedap Ustaz kata nak makan baca bismillah. Kita pun pegang hatu balik-balik nak makan ni, nak makan je baca bismillah semua. Maka itu dipanggil mengamalkan satu ilmu. Maka orang yang beramal dengan ilmu ini insya-Allah tidak binasa. Yang binasa tadi hak dengar daripada mula sampai habis, dia berangan kan? Dia kata apa? Najib mai parik bentar ni. La ilaha illallah. Dia pikut tu. Nampak kan? Sampai habis Ustaz Razak cerita. Orang tanya tadi Ustaz Razak cerita apa? Tak tahu dia kata. Kan? Saya pun tak pernah ingat dia cerita apa. La ilaha illallah. Sebab itulah dia yang sikit tu tapi dapat balik buat. Sikit lah, bukan gaduh banyak. Dan semua yang beramal itu semuanya binasa juga. Tapih lagi. Berapa kali tapih lah. Tapih lagi tu tetap pure sungguh. Maka semuanya itu binasa juga kecuali yang ikhlas pada amalannya. Allahu Akbar. Nak cerita satu peristiwa. Nak dengar cerita? Jangan ke mana-mana. Saya bawa bidadari saya ni. Mana dia tahu? Tak masuk ni. Bidadari saya kajol kalau. Tuan-tuan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Suatu hari, ni cerita ikhlas ni. Kita tahu Bilal Ibn Rabah ni muazzin kepada Nabi SAW. Jadi Bilal ni dia
Dia ni orang Badui, orang Arab Badui ni, Arab kampung lah kita kata. Kalau belah Kedah ni belah mana hak ulu kali? Balai ke no? Mu mari mana? Mari gi mandi lemu ni. Dia pelet tadi tu. Duduk mana? Duduk kapung bok-bok balai tu. No, kapung bok-bok. Saya habis sapi di Terengganu, hulu Terengganu, atas pada Kuala Berang. Kuala Berang tu pun beruang tak berani duduk dah. Atas lagi dekat Pangan Sunyi. Nama kampung tu Kampung Imam Lapor. Tu dia. Cuba bayang tengok tuan-tuan, tu imam pun lapar kampung tu. Makmum kompom ke bulak. Saya sampai kampung tu seulu-ulu Terengganu. Lebih kurang macam tu lah. Bilal ni orang kampung sungguh. Orang yang duduk tengah padang pasir, tak ada tamadun, tak ada apa satu. Dia tak berti apa, tapi dia masuk Islam. Dia masa tu hamba kepada Umayyah bin Khalaf, bapa kepada Sayyidina Muawiyah. Bukan kata lekeh orang, apa nama Umayyah bin Khalaf ni. Jadi akhirnya dah masuk Islam, Umayyah ni seksa dia. Seksa dia pasal dia masuk Islam. Tapi Bilal ni ikhlas sungguh. Ikhlas sungguh. Dia kena seksa, kena tindih dengan batu, tak bergerak, tak meretek. Iman dia tu tak meretek, kita kata, tak bergerak. Tuan-tuan, orang boleh buat kat badan kita, tapi hati kita orang boleh tukar. Iman kita ni tuan-tuan, bapak-bapak dia dulu, siapa tak dia ubah, siapa tak dia kacau. Lepas tu jangan takut. Nabi pesan jangan takut. Dia kata tidak ada siapa yang boleh mudaratkan iman kamu selagi mana kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau jadi apa-apa, doa, angkat tangan tu kepada Allah. Sebab Allah ni tak ada hijab, tak ada hijab. Kita ni umat Muhammad ni angkat tangannya, kata Allah, ud'uni astajib lakum. Tapi dengan ikhlas, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kekhusyukan, insya-Allah Tuhan jawab. Kalau tak jawab la tu pun satu masa nanti Allah tetap akan jawab. Kata Allah, siapa yang aku haramkan padanya satu nikmat di dunia, aku ganti 1000 nikmat di akhirat. Tu dia, 1000 nikmat. Jangan takut kalau tak dapat. Katalah kita nak minta, setengah orang kahwin tak dapat anak, contohlah. Tapi hari-hari kita minta, ya Allah, aku ni teringin nak dapat anak, gini, minta. Tapi suami itu pun sabar sungguh. Suami itu pun ada juga pantang lepah je. Kadang bini beranak elok, kira nak nikah lain dah, berlambak dia tu kan. Tambah kalau tak ada anak tu, tu can besar tu. Ada alasan besar kan. Tapi kita ni doa. Tiba-tiba mati, tak dapat anak. Jangan takut. Allah Ta'ala kata apa? Siapa yang aku haramkan satu nikmat di dunia, aku ganti 1000 nikmat di akhirat. Allahu Akbar. Nikmat akhirat bukan macam kita nikmat dunia. Nikmat dunia ni sah. Mana? Nikmat dunia ni apa nikmat dunia? Kalau orang lelaki boleh bini segak lah, kentut busuk juga. Tanya Datuk K, hak kahwin dengan Siti Nurhaliza. Kalau dia kentut pun genuk juga. Tak ada nikmat ni yang kata nikmat yang di dunia ni. Pertama, tidak kekal. Yang kedua, dia tidak total. Dia tak keseluruhan, tak mencakupi. Bidadari kentut dalam syurga. Apa nak cerita about bidadari? Dia kentut dalam syurga 500 tahun baru wangi. Tu dia. Dia telan punya, dia bukan telan minyak wangi tak, memang penuh dia tu wangi. Tu baru seorang bidadari. Dalam satu syurga, kata Nabi, ada 700 istana. Tu dia, satu syurga. Ni orang lelaki kena ingat, jangan takut. Kalau tak boleh nikah di dunia pun banyak-banyak, seorang pun cukup dah. Berbetul hak Tuhan. Di akhirat Tuhan nanti. Sebab tu Allah bagi bidadari. Dalam tiap satu istana ni, satu syurga 700 istana. Dia bertanya, Ustaz, besar-besar istana mana? Ada tahu istana Ustaz Kedah? Tak main lah.
Ada besar istana negara yang baru atas bukit tu. Tengok tak? Oh, Sultan Abdul Halim dah ngebat nah. Dah lah bini baru, istana baru pula. Bukan takat tu, bukan takat besar istana negara, besar lagi. Kata Allah, ma bainas samai wal ard. Tu dia seluas langit dan bumi ni satu istana. Maknanya luas sungguh lah. Tu dia lah. Allah Ta'ala boleh buat lah tu. Kalau satu istana seluas langit dan bumi, cuba bayang tengok 700 istana dalam satu syurga. Dalam tiap satu istana ada 700 bilik. Tu dia orang. Pasal sesat dah dari istana tu. Satu istana pun sesat dah. Kena tengok peta, pakai GPS, baru boleh sampai. Bini aku hak nombor 1 tadi duduk tahu mana tu, hilang lah bilik dia tak tahu lah. Kemudian dalam tiap satu bilik ada 700 katil pula dah. Dalam tiap atas tiap satu katil ada 700 bidadari. Uyuk. Ya Allah, ramainya. Untuk seorang lelaki, seorang suami. Orang perempuan dia tak ada lah. Dia tak ada bidadara. Bidadara dia suami dia lah. Bidadara dia suami dia lah. Kecuali yang memang tak ada suami di dunia, Allah bagi. Tapi sebagai suami juga, seorang lelaki juga, tapi ahli syurga lah. Itu Allah bagi. Itu hak tu terkeluar daripada kaedah. Yang mana yang berkahwin, siapa bidadara dia? Suami dia lah. Suami dia lah. Tapi tak kentut putih belah, kentut wangi. Ini nikmat syurga yang kata Nabi, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Dia kata hak dalam syurga ni, kata Nabi, itu dia lah. Kalau kita duduk dengar, rajin dengar hadis Nabi, rajin dengar mengaji macam ni, dia duduk ulang dah. Jadi bila dia ulang, kita duduk ingat. Kata Nabi hak dalam syurga ni, mata tak bisa tengok. Cuba bayang, kalau mata tak bisa tengok, mata tak bisa tengok, maknanya kalau kita tengok apa yang dalam syurga tu, kita jadi tergamam. Tak bisa ada ni, di dunia tak ada, memang tak ada. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Benda bunyi-bunyi hak dalam syurga so tak bisa dengar di dunia. Ya Allah. Wala khatara ala qalbil bashar. Bahkan hak terlintas dalam hati kita di dunia ni tak ada. Semua hak di akhirat tu jadi baru semua, benda lain lah. Sebab tu di akhirat tu diceritakan oleh Rasulullah, kita nak buah apa, angan-angannya mai masuk dalam mulut terus. Tak gaduh kupas, tak gaduh bersiang, tak gaduh buat apa, masak apa dah. Bangsa nak makan udang masak siap masuk dalam mulut, nganga. Ini yang kata kehebatan nikmat bagi ahli syurga. Kita harap kita jadi ahli syurga. Sebab tu siapa nak masuk taman syurga, kata Nabi, lazimkan diri dengan taman-taman syurga di dunia. Rajin duk ketuk pintu taman-taman syurga di dunia ni. Apa dia taman syurga di dunia ni? Majlis ilmu. Paksi ni antaranya. Paksi ni di antaranya majlis ilmu yang merupakan ni taman syurga ni. Sebab cerita pasal syurga, boleh cerita pasal syurga. Majlis lain tak boleh cerita benda ni. Dia tak? Tak boleh cerita. Majlis lain tak ada agenda nak cerita apa. Maka dengan sebab itulah kita kena rebut peluang masuk dalam syurga. Jadi bila suami ni masuk tadi ni, yang kata syurga yang satu syurga 700 istana, dalam satu istana 700 bilik, dalam satu bilik ada 700 katil, satu katil ada 700 bidadari ni. Bidadari pakat berebut nak jadi apa? Nak jadi ketua bidadari. Mestilah kan. Dia bila bidadari, dia ada ketua dia, penghulu bidadari. Jadi berebut, kena berebut. Sebab apa? Sebab hak mana yang suami pegang terus jadi isteri yang jadi penghulu. Pegangnya jadi isteri. Dia tak ada nikah, nak nikah apa? Tok kali pun kalut. Pergi
ketuk pintu hak surga Tok Qadi. Tok Qadi tengok kepala, awak ada apa? Kami nak main nikah kepala otak apa? Aku pun duk kalut ni kata. Duk runtun aku ni. Sampai telur ni ke mereka ni kata. Balik. Tak gaduh nikah. Sebab di akhirat tu Allah bagi tu. Tu dia. Di dunia kena menikah, kena pergi Mina, pergi merisik, Allah hantar cincin belah rotan lah, apalah. Payah panjang cerita. Lepas tu hantaran sampai belas ribu. Tapi bukan orang anak baru ni, orang anak darah Zimbabwe. Itu dia. Allahu Akbar. Tapi di akhirat tak gaduh lah. Pegang je ataupun bagi isyarat je. Hang ikut aku. Jadi penghulu dia ni. Jadi berebut lah semua pekat, angkat tangan, mai lah bang. Berebut ni 700 orang berebut seorang. Banyak tengok 700 orang ni, mana sampai 700 orang. Berebut. Lepas tu pula bukan bayar-bayar makcik ni yang duduk dalam syurga tu. Allah, pipi menjatuh dah. Kata Nabi, asyuyukh la yadkhulul jannah. Nabi kata dalam syurga ni, minta maaf makcik bayar-bayar makcik tak ada. Jadi makcik tak ada masuk syurga dia lah. Terkejutlah makcik tu, dia teriak lah kawan duk minta doa hari-hari dalam syurga. Tuan-tuan, Nabi kata orang tua tak masuk syurga, tapi Nabi bergurau je. Maksudnya apa? Makcik boleh masuk syurga tapi jadi muda. Umur orang perempuan yang paling best sekali, umur berapa? Yang paling segak, paling orang kata paling jud lah, umur apa? Sebab tu dia panggil Sweet 70. Ada satu lagu dulu, siapa nyanyi tahu lagu Pop Yeye, si manis 17. Ustaz tahu orang pengen aku mengkuayun dah. Dah betul. Umur 17 ni memang umur maka ahli syurga bidadari umur 17. Sebab tu dalam Quran, kalau kita baca dalam surah Al-Waqi'ah, penghuni syurga ni siapa? Wildanum mukhalladun. Mereka itu anak-anak muda yang remaja sebaya tak tua dah. Bahkan makin hari makin segak, makin hari makin muda. Tak payah pakai make up. Siapa menega make up di syurga bankrupt. Tak gaduh, dia lagi segak, lagi hari lagi segak, lagi hari lagi comel. Kita lagi lama duduk dunia ni lagi. Orang tak panggil Sweet 70 dah. Ada orang panggil si manis 70. Allah. Pakcik dengar ke lah, 70 kencing pun tak lawan. Tu dia. Allahu Akbar. Ni nikmat ahli. Siapa yang layak dapat ni tadi? Siapa yang layak dapat ni tadi? Yang layak dapat ini adalah orang yang ikhlas. Tu dia. Jadi jangan takut kalau kita ikhlas. Sehinggalah saya balik pada cerita Sayyidina Bilal tadi. Sayyidina Bilal ni dia duk azan kepada Nabi, bebaskan dia. Azan dia biasalah dia orang kampung, suara parau. Kalau dia main azan di Parit Muntak ni, hujan dadan. Dia bukan seni, tak ada seni langsung. Dengan suara paraunya, dengan orang kampungnya, kan? Dengan pelatnya. Kalau dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak ada lagu langsung. Orang dengar tu dia kan? Kalau kita pergi negara Arab, kita akan dengar ni azan macam tu. Pakai saya ni. Kita kalau masjid Bandar Baru kau 13 minit baru habis. Kan? Sementara nak as-salatu khairun minan naum, lagi tarik gebang. Bukan bangkit, lagi tarik gebang. Sedap azan Melayu ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, dengar sedap kan? Betul orang perempuan tak jadi Bilal. Kalau orang perempuan jadi Bilal, penuh masjid tu.
Orang ramai bukan pasal nak bayar, nak tengok Tok Bilal segak ke tak. Sebab suara orang perempuan ini aurat. Maka sebab itulah kalau kita tengok Tok Guru di Kelantan, dia mengharamkan orang perempuan jadi qari'ah. Nak baca Quran tak apa, tapi dalam majlis sama-sama perempuan tak apa, tapi nak mempersedapkan suara depan lelaki itu tak dibenarkan. Memang betul, sebab dia sebahagian daripada aurat. Memanglah suara perempuan ni sedap. Kadang-kadang tu kita dengar bunyi dia cakap dalam telefon pun cukup dah. Tara mana bini dia ni segok, segok. Hello, Assalamualaikum. Saya waktu saya pesan kat isteri saya, hang kalau hang cakap tu bagi kerah sikit dalam telefon. Bagi cengeng lah sikit. Bukanlah maksudnya jangan lembut lembai sangat, sebab sakit. Tu dia orang pakai kapal biar rumah saya kan. Assalamualaikum. Ni isteri Dr. Yano nak cakap dengan apa? Mampu dah. Pakat penuh depan pegang. Umai nak tengok bini saya. Tapi saya tak suruh dah. Ya ni isteri Dr. Yano nak cakap dengan siapa? Tu saya aku lari malam. Lebih pada seorang orang jantan lagi kan. Maknanya macam biasa, ya nak cakap dengan siapa, macam tu. Betul orang perempuan kalau dia di tempat kerja, selalu yang tu yang saya tengok lah. Tempat kerja, bila dia ada, biasa tempat kerja ni ada orang lelaki kerja, kita orang perempuan, staf lelaki, staf perempuan, dia kena jaga, jangan marah ni. Tak boleh semua, dia ada hadnya. Kita tang mana yang kita nak jaga hadnya, kita cuba ingat. Ni kalau lelaki aku tengok ni dia marah tak? Macam je, tangguh je. Kalau lelaki aku nampak ni dia marah, kalau dia marah tak usah. Abang dia minta maaf, saya kerja banyak. Kadang-kadang orang jantan ni dia orang jantan macam tu panggil, dia tengok bini orang lawa. Dah, siapa pula aku tu? Saya tengok bini orang lawa, kacau rumah. Yang orang tengok bini saya lawa. Ada. Betul saya kata payah, ini syaitan. Balik pada cerita Bilal tadi, bukan nak cerita pendapat lawa ni. Dia azan, bila dia azan, tiap-tiap pagi dia azan. Jibril yang duduk di Baitul Ma'mur tentang dengan Baitullahil Haram ni dengar azan dia, tu dia. Azan dia naik ke langit. Pasal apa? Ikhlas. Dia bukan ada, tak ada tiga apa. Dia panggil, mai kita mai semayang. Kerana ini amanah yang Rasulullah bagi kat aku kena panggil hampa. Hampa tak main apa pasal. Maka Jibril duduk tunggu tepi Baitul Ma'mur. Satu hari mailah seorang hamba Allah. Dia tawar diri untuk nak azan. Dia kata, Rasulullah, selalu sangat dah Bilal ni azan. Esok pagi subuh saya ada minta kebenaran kat Rasulullah, saya nak azan. Dan Rasulullah pun tidak ada niat apa. Dia kata betul juga no. Bagi Bilal rehat lah besok. Jadi Nabi pesan lepas Isra tu, bila kata kat Bilal, besok Bilal rehat. Bilal tak gaduh bang. Mai awal tak apa, tapi tak payah bang. Ada sahabat kita nak tolong. Kata Bilal, aku pun tak ada masalah apa. Pasal dia tak ada niat langsung kata dia ni suara sedap ke apa, tak ada niat. Memang sedengar suara dia pun tak ada seni pun. Esok kawan ni Mamat Imai, dia memang guru Taranum. Allah. Dengan tajwid dia, dengan taranum dia, dengan lagu dia, Allah. Dia azan ni, orang Madinah terkejut, beruk pun terkejut, tak tahu dia beruk ke tak. Siapa dia azan ni, sedapnya pagi ni, pakak keluar, tak bisa keluar pergi. Nabi kagum tengok, sampai tahu tu, pasal sedap semua, memang sedap dia azan. Tak tahulah tarah mana kan, tapi memang nak banding dengan Bilal ni langit dengan bumi, suara dia tu sedap. Nabi pun semayang, lepas tu Nabi semayang subuh. Makna semayang subuh, Jibril turun. Lepas semayang subuh ni, elok matahari terbit, Jibril turun. Jibril tanya kat Nabi, wahai Muhammad, apa tak semayang subuh dengan pagi ni? Nabi kata, dah tak semayang subuh. Orang penuh mai ni. Dengar. Penduduk bumi penuh mai, tapi penduduk di langit tak dengar pun azan tadi.
Pasal apa? Tak ikhlas. Allahu Akbar. Batu saya bila baca kisah Bilal ni, Allahu Akbar, saya kata biar pilih azan tak sedap pun tak apa. Yang pentingnya ikhlas. Tadi Ustaz ajak bab solat. Solat tu kena jaga lah semua, tapi yang pentingnya apa? Kalau cukup rukun, cukup sunat dia lengkap, dia punya pergerakan, syarat-syarat sah dia kita jaga apa semua, tapi tak ikhlas, habis. Itu dia kata khusyuk. Khusyuk ni satu benda yang cukup seni, yang hanya dapat wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hazzin azim. Sadaqallahu azim. Ikhlas ni orang takkan dapat kecuali orang yang sabar. Sabar ni apa maksud dia? Ada 3 sabar. Kata Imam Syafi'i, Imam Ghazali, ada 3 jenis sabar. Dia kata yang pertama as-sabru 'ala al-bala'. Hak tu semua orang boleh buat. Sabar di atas bala. Sabar tu memang sabar semua. Yang kedua as-sabru 'ala ta'ah. Sabar pasal nak buat ketaatan. Itu pun sabar juga. Itu pun sabar juga. Dan yang ketiganya sabar ketika dia mendapat nikmat. Macam mana sabar ketika dapat nikmat? Iaitulah dia bersyukur bila dia dapat nikmat. Lepas tu Nabi SAW pada malam Isra wal Mi'raj, Nabi dipanggil oleh Allah. Nabi dipanggil oleh Allah naik ke langit. Sampai di Sidratul Muntaha, Allah bagi salam kat Nabi. Bukan Nabi bagi salam dekat Allah. Saya bisa cerita kan? Lepas saja Allah bagi salam, Nabi jawab salam, Nabi terus sujud. Padahal Allah panggil Nabi bukan suruh pergi sujud. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, bangun kamu Muhammad. Pasal apa Allah suruh bangkit, jangan sujud ni? Pasal apa? Pertama Allah tak suruh. Yang kedua yang ramai ni terus sujud ni pasal apa? Pasal apa? Aku tak suruh ramai sujud kat aku. Aku nak bagi nikmat dekat hang, wahai Muhammad. Tiba-tiba dia terus main sujud. Apa kata Nabi? Afala akuna abdan syakura. Ya Allah, Allahu Akbar. Tak tahu nak abang lah Nabi ni cukup baik. Lepas tu Allah sayang sangat Nabi. Nabi gelaran dia Habibullah. Habib ni maksudnya Habib lah. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah. Khalil ni dia macam teman lah, teman rapat lah. Tapi kalau Habib, kekasih. Habib, kekasih ni kira macam kalau laki bini tak jumpa lama lah, Allah dah tak ingat, tak sangka. Tak sangka lah, tak ingat, tak sangka lah. Tambah kalau baru kahwin pula kan, baru seminggu kahwin ke 2 minggu kahwin ke, makan tak lena, tidur tak lalu, pula sampai cakap tak kira kan. Lu hantar SMS tu, I teringat kat you, I rindu kat you. Bila you nak balik, baliklah habis. Kalau Kelantan macam tu lah. Allah habis, lama tak jumpa habis, rindu ambo. Sampai situ. Pasal duduk tengah bulan madu lagi, orang kata tengah bulan madu, tiba-tiba berpisah, maka kerinduan itu tentu tinggi. Maka begitulah Allah dengan Nabi. Nabi rindu nak jumpa Allah, Allah rindu nak jumpa Nabi. Sampai Allah Ta'ala kata, bangunlah kamu wahai Muhammad, aku hari ini tak panggil kamu untuk kamu sujud padaku. Kata Nabi, apa salah kalau aku jadi hamba yang sangat bersyukur. Kalau engkau tak bagi anugerah yang banyak macam ni dekat aku tidak akan dapat jadi seorang Nabi yang baik, seorang hamba yang taat. Sebab tu Nabi diberi gelaran khairu khalqillah. Sebaik-baik makhluk yang ada atas dunia ni siapa? Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah Jibril pun tempat Nabi pergi malam tu, Jibril tak boleh masuk. Jibril kira lekeh dengan Nabi, banding dengan Nabi, Jibril kira lekeh. Kalau malaikat jadi lekeh dengan Nabi, apa maksudnya?
maka Nabi Muhammad ni sebaik-baik manusia. Kita kalau kita ikut contoh dia, kalau tak dapat jadi macam dia pun, tempiah-tempiah pun jadilah tempiah-tempiah pun. Ya Allah, kami nak jadi macam Nabi tak boleh, kami ni dosa banyak. Tapi kalau takat 2-3 sunnah dia tu kita boleh buat kan, kita buat. Pasal apa buat sunnah ni? Sayang kat Nabi. Sampai Nabi bila sampai dia saat dia nak wafat, sampai saat dia nak wafat, dia berdoa kepada Allah. 3 orang malaikat turun masa Nabi nak wafat. Nabi wafat hari dia lahir 12 Rabiul Awal, hari Isnin. Nabi lahir sebelum subuh Isnin, kemudian Nabi wafat lepas subuh Isnin. Jadi siapa nak dia mati pada hari dia lahir, tarikh yang sama, minta mati umur 63. Siapa ada umur 62 tu ready kira boleh bungkus barang. Makna dia akan mati sebab tiap-tiap 63 tahun tarikh dan hari itu berulang balik. Sebab tu Nabi 12 Rabiul Awal dia lahir, dia mati pun 12 Rabiul Awal. Hari Isnin dia lahir, dia mati pun hari Isnin. Tu dia. Saya pun lahir hari Isnin juga. Saya cakap mak, cik ni mak beranak hari pun. Dia kata hang tu aku beranak hari Isnin pagi. Oh cantik. Saya kata sama dengan Nabi. Saya minta ya Allah, aku pun nak mati hari Isnin juga, cuma bukan Isnin depan. Bagi lambat sikit lah. Kan? Minta mati hari Isnin juga sebab Nabi lahir dan wafat hari nak jadi macam Nabi. Jadilah dapat hati pun jadilah, saya kata. Tuan-tuan, bapak-bapak dia teringin nak jumpa Nabi, tapi tak dapat nak jumpa. Saya kata ya Allah, kalau dapat tengok muka Nabi sikit pun jadilah dalam mimpi. Kata Nabi, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang bisa tengok aku dalam mimpi, tapi dia ada syarat-syarat dia lah, maka sesungguhnya dia telah melihat aku. Sungguh-sungguh dia kata. Maknanya apa? Aku tengok dia, dia tengok aku. Jadilah, tapi takut dia fikir kalau Nabi tengok kita macam mana rupa kita. Takut kita ni Nabi nampak muka hitam, ya Allah. Takut dosa banyak. Dosa banyak kita ni, hari-hari buat dosa. Saya takut sangat. Dosa dengan Allah, dosa dengan manusia. Kadang kita tak niat, tapi dosa dengan ibu bapa tu, yang tu saya paling takut. Lepas tu saya kalau balik lintas kot tempeng je, mesti berhenti kat cakap ceri tu. Mak saya duduk situ. Pukul 2 lah, pergi ketuk-ketuk pintu, mak jaga buka pintu. Mak terkejut, hang balik. Salah-salah cium peluk mak. Lepas tu ni nak balik dah. Loh, hang balik cium mak. Jadi ya. Sebab melihat wajah ibu bapa, tengoklah. Dapat mana? Mak pun doa, ya Allah bagilah anak aku ni sihat, rezeki yang banyak. Allahu Akbar. Doa ibu la yurad, tidak akan ditolak oleh Allah doa ibu. Sebab tu jangan doa hak pelik-pelik kan. Aku sumpah jadi katak 70 dan katak semua. Jangan. Kalau marah kat anak, ibu saya habaq kat isteri saya, hang kalau hang marah, hang sebut hak baik. Sebut hak baik. Betulnya anak ini, solehnya anak ini, padahal macam cemuan. Tapi kita doa. Kita takut kalau kita sebut tak elok, manakah amin masa tu, ya Allah, habislah. Saya bisa tengok seorang ibu yang marah sangat kat anak dia, sumpah bagi anak tu jadi bodoh. Memang bodoh melokok sampai tua. Janganlah, jangan. Saya bisa tengok dah. Itu jadi sepadan kat kita. Janganlah. Sebab itulah bapak-bapak dan ibu, bila marah sabar. Sabar. Saya pun kadang ada rasa marah kat isteri, marah dekat anak, tapi kita kawai. Sebab yang nak jadi mangsanya dia juga. Kita ni masa marah ni kita keluar terlebih tak ketahuan kan. Sebab tu dia kena jaga mulut ni, kena jaga. Subhanallah, alhamdulillah, inna lillah. Kita duk main benda-benda tu. Jangan duk melatah benda pelik-pelik. Tu yang kadang-kadang ulat getah je lidah kita terkejut tu, topik macam-macam. Pasal pemikiran kita duk ikut tu. Lepas tu kena banyak zikir. Zikir ini dia mendidik hati.
Terkejut, tergempak, dia keluar benda yang baik. Subhanallah, Allahu Akbar. Itu cara dia. Jadi sebab itulah maka kita cukup penting ikhlas tadi. Dan insya-Allah kita doakan agar kita mendapat berkat dan rahmat daripada Allah Ta'ala. Hari ini kira bonus lah, 2 orang ustaz mengajar. Jadi ni dapat satu ilmu. Dapat satu ilmu yang kita harapkan kita boleh amal. Dan walaupun benda tu kecil je, dalam segenap amalan kita jangan buat pasal orang, jangan tinggal pasal orang. Katalah kita masuk masjid, kita nak sembahyang sunat tengok-tengok orang ramai, kita duk fikir, kalau aku sembahyang sekali aku ni nak jadi riak. Dah, jangan buat macam tu. Sembahyang kan, lantak menjadi apa pun kan. Kemudian kalau dia main perasaan tu, ya Allah, kita minta kat Allah, ya Allah, syaitan dengan nafsu tengah ganggu aku, bantulah aku untuk hadapi dia. Niat lagu tu. Sebab itu semua syaitan. Dia suka kita tak buat tu pasal orang. Sebab esok ni kalau kita tak buat sesuatu ibadat kerana orang, Allah akan suruh minta pahala kat orang tu. Tu dia jenuh. Boleh dia bagi pahala kat kita? Dia pun tak cukup. Dulu ada satu bas nama UTC. Bisa tengok tak? Ada lagi tak? Ada start bagan dulu ni UTC. Saya tahu, saya duduk naik balik daripada Mentak Mahmud balik main ke Tepek. Untung tak cukup. Dia duduk karau hari-hari tu kan. Untung tak cukup. Kita tak mau macam tu. Jangan sampai kita dengan dunia ni tak cukup. Cukuplah apa yang ada. Dan kita doa, ya Allah, bagilah berkat. Berkat ni apa? Buat sikit dapat banyak. Jadi kita masa bulan pukul 9 lebih dah, saya kena berhenti. Dan insyaAllah memang saya tahu tak puas, tak puas nantilah kita ejek pula. InsyaAllah tak apa, kita ada kita akan minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita satu kekuatan untuk meneruskan aktiviti kita. Dan saya ucap terima kasih kepada Ustaz Syamsul dan juga pihak pentadbiran Pak Si Kuala Lumpur yang telah memberikan ruangan untuk saya pada pagi. Dan sebelum tu saya nak iklan sikit. Saya cadang nak buka Ma'had Tahfiz Sains. Ma'had Tahfiz Sains yang pertama di Perak. Perak tak ada lagi. Saya buat di Taipei. Jadi kita sekarang ni perlukan dana untuk membangunkan di Jalan Kuala Sepetang, Jalan Mi Undang mereka panggil. Sebelum Kuala Sepetang tu ada belah kiri tu dia tulis Darul Mulkan. Sekolah rendah Darul Mulkan tu saya pun nama ayah pasal tanah tu ayah wakaf untuk sekolah. Jadi yang kerja semua adik-beradik saya, adik-adik semua. Adik-adik saya semua balik Mesir. Kami tak ramai, 15 beradik je. Satu ibu tu kira pulun sungguh orang tua saya. 15. Tapi alhamdulillah semua balik Mesir. Alhamdulillah. Anak saya 8, saya dapat separuh kan. Tapi tak apa, alhamdulillah. Nombor 1 dah buat perubatan di Mesir. Nombor 2 pun ni nak pergi ni. Hari ni saya on the way nak pergi hantar dia lagi ni. Dia pun naik kapal terbang pada Al-Ustaz. Saya tunggu dia di KLIA. Saya kena hantar, nak tolong doa lah bagi anak saya ni. Ni hak nombor 2 nak pergi sambung buat perubatan di sana. Jadi ada 2 orang nak doktor ni insyaAllah. Kalau hak lepas ni kembang, saya ada kembang 2 kali kembang. Kira untung nikah dapat kembang ni. Pasal dia jimat tak ada anak banyak kali. Dia tekan sedih, terbit langsung 2. Hak tu untungnya. Jadi apa nama, saya cadang nak bina bangunan ni lebih kurang plan dah siap. Dia punya plan lebih kurang Ma'had Tahfiz Sains di Al-Ustaz. Kita ada Habib punya. Jadi saya ambil plan yang sama. Bangunan 4 tingkat, kos dia lebih kurang 4 juta. Memanglah banyak, tapi kalau kita kumpul sikit-sikit lama-lama jadi bukit lah. Jadi hari ni kita ada 2 cara. Sama ada nak beli wakaf lantai pun boleh, kita ada resit kita sedia, ataupun apa nama, beli produk. Kita ada produk macam saya bawa hari tu, produk kasturi tu. Baru ni saya pergi ceramah. Baru malam kemarin ni saya ceramah di sekolah teknik. Tengah-tengah ceramah, budak sekolah teknik tu jadi histeria, budak perempuan.
Saya pun ambil kasturi, saya sapu 3 kali kat sini, buat macam yang saya dah sebut tu, sapu 3 kali kat jari telunjuk, kemudian celup dalam air minuman, pusing lawan jam. Ayat apa pun tak apa, cuma jangan panas lagi, lembok jangan apa. Pusing lawan jam 3 kali, bismillah selawat, saya ambil ayat tu sapu di muka. Masa sapu di muka tu dia menjerit, menjerit. Macam bunyi orang kata, orang panggil apa? Lansiak. Lansiak kita panggil lansiak tu. Bukan lansir tu. Hantu lansiak tu. Menjerit. Saya sapu dulu. Sapu. Dengan ayat kasturi tadi ni. Lepas tu sapu dekat pergelangan tangan, pergelangan kaki. Lepas tu dia buka mata. Saya tanya, hang nama apa? Dia kata Halimah. Mujuk bukan hantu Kak Limah. Memang betul nama dia Halimah. Hantu macam mana? Oh, tak apalah. Tadi nampak apa? Hantu bulu dia lah. Hantu bulu ni selalunya hantu raya lah. Besar dia kata besar. Padahal dia duduk dalam dewan tu dengar saya ceramah. Tengah ceramah tadi, bila dia menjerit, jangkit pula kat seorang lagi, buat benda yang sama. Saya tanya, nampak apa? Dia kata benda yang sama. Oh, rupanya dia pergi musik lagu tu. Tapi alhamdulillah, kasturi ni memang Nabi kata dah, siapa pakai kasturi, syaitan takkan dekat dia. Dan yang keduanya, kajian sains terhadap kasturi ni, dia banyak kalsium. Sebab dia diambil daripada lemak kijang putih. Kalsium ni bila kita makan, kita minum, ayam tadi kita boleh minum, dia bagus untuk otak kita. Dia mengeluarkan sejenis neurotransmitter, dia panggil acetylcholine. Itu bahasa perubatan. Acetylcholine ni mencerdaskan otak. Jadi kalau nak baca Quran bagi ingat, nak hafal ke surah-surah, doa-doa, bagus, cukup bagus. Jadi ada dekat luar tadi, siapa yang berhajat sambil membeli, sambil menderma untuk sekolah ma'had tahfiz sains saya. Dan insyaAllah kalau ada masa saya akan main pula, kita tunjuk gambar projek yang tengah berjalan dan sekolah yang tengah jalan. Sekarang ni sekolah tu dah ramai budak, sampai 300 dah. Bangunan tak cukup. Itu yang nak bina bangunan tu 4 tingkat cadangnya. Dan insyaAllah kita yakin kita boleh insyaAllah. Dan kalau ada siapa-siapa yang bangsa nak pergi tengok kat mana, pergi jalan Kuala Sentang tu, jalan Port Well. Dulu dipanggil Port Well. Lah dia panggil jalan Kuala Sentang. Masuk jalan lama, simpang 4 jadah tu. Dia panggil simpang 4 jadah, pasal Port pun dah tahu. Mujuk 4 jadah, kalau haram jadah, jenuh. Simpang 4 jadah, simpang nak pergi ke kiri, ke Tepek, tu pergi Kuala Kangsar, kanan tu masuk Kuala Sentang. Dari situ dalam 4 km. Tengok belah kiri ada tayar traktor besar tu, ada hijau tepi, tengah bulat warna putih tu dia tu. Dia tulis Darul Mulkan, sekolah Darul Mulkan. Masuk ke tu. Dia tepi jalan je, bukan jauh daripada jalan, nampak lah dia punya kawasan. Kita tengah tambak lagi, tengah tambak dan nak pasang cucuk. Lepas pada matang. Kota matang tu kota Tok Nek saya tu. Oh, jangan main, keturunan saya hebat-hebat. Belah mak Datuk Sagar. Jangan main-main, apa ingat aku Mangku Ayun lah. Belah ayah Ngah Ibrahim. Saya ni cucu keturunan kelima daripada Ngah Ibrahim. Dan Jamnul Azhar bin Mulkan bin Muhammad bin Ali Omar bin Ngah Ibrahim, Ngah Ibrahim bin Long Jaafar. Oh, jangan main, dulu Raja Larut ni, BJ Larut ni, semua mereka punya lah. Tapi yang kaya Tok Nek saya lah, saya dah habis dah British rampai, bagi dekat Cina masa tu. Tak apalah, itu cerita lama. Dan insyaAllah lepas pada Kota Matang tu 1 km je. Lepas Masjid Matang, ada Masjid Matang, lepas tu sikit, tengok belah kiri tu ada. Boleh lah kalau nak pergi tengok, tapak boleh. Dan di situ juga Paksi Cawangan Taiping. Kita buat sama hari Sabtu, hari ni juga hari Sabtu. Jadi Paksi yang buat hari Sabtu ni tak banyak, Bandar Baru dengan Taiping. Yang lain banyak buat hari Ahad. Kalau negeri-negeri yang cuti hari Ahad, kalau di Kedah hari Jumaat lah. Jadi saya ucapkan terima kasih lah kepada tuan-tuan yang bakal menerima untuk sekolah saya. Dan ada juga Pinminda tu macam saya bagi tahu, makan sebelum makan pagi. Bagi kat anak-anak, bagus ni depan tengah nak Faisal ni, bagi pada awal tahu, sebiji sebelum makan pagi, sebutir untuk seminggu Pak, sebutir 7 hari Pak. Jangan dimakan 7 butir sehari.
Sakit kecelan sebotol itu pula. Kemudian yang ketiganya minyak habatus sauda tu untuk tenaga. Cara makannya satu gelas air setitik minyak. Segelas air setitik minyak. Jangan silap. Jangan bubuh segelas minyak setitik air. Saya lagi duduk atas bumbung masjid Bandar Baru. Orang tanya apa siapa? Minyak lebih. Sudah.